بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal, dan hari ini kita ingin menyambung kepada ulang kaji kita pada juz yang ke-7 pada hari ini selepas kita selesai mengikuti perbincangan ulang kaji pada juz yang ke-6 semalam, ya, dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sihat Ustaz ya. Semalam kita di juz ke-6. Ya. Hari ini kita di juz yang ke-7. Ke-7 Ustaz. Subhanallah. Ya. Kita masih lagi dalam surah Al-Maidah, ya, surah yang ke-5, dan ini adalah surah Madaniyah yang mengingatkan kepada kita ada peraturan demi peraturan dan juga perlembagaan demi perlembagaan untuk kita maklumi, dan sudah tentunya perlembagaan ini untuk mudahkan urusan hidup kita, undang-undang, tapi dalam masa yang sama ada nilai yang penting kita hidupkan. Ya, kita tidak mahu undang-undang yang tidak ada nilai ataupun nilai yang tidak ada undang-undang. Kesannya nanti ialah kalau yang penuh dengan nilai tidak ada undang-undang, ianya tidak diambil tindakan kepada siapa yang tidak mengamalkan nilai. Dalam masa yang sama ialah kalau kita bercakap tentang halal haram makruh sunat sahaja, kita mungkin akan hilang ruh daripada apa yang ibadah yang dilakukan dalam kehidupan kita seharian. Jadi pada hari ini kita ingin memulakan pada ayat 83 daripada halaman 122 untuk kita mengulang kaji juz yang ke-7 kita pada hari ini. Jadi dipersilakan tuan-tuan untuk share di Facebook. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, mak-mak, ayah-ayah, abang-abang, kakak, adik-adik sekalian yang kini bersama kita menanti dan menanti penuh harapan kita untuk kita bertemu dengan bulan yang kita nanti-nantikan, Ramadan al-Mubarak. Dan alhamdulillah saat ini kita masih lagi dikurniakan kesempatan untuk kita sama-sama mengulang kaji juzuk yang ke-7. Menarik, ada sahabat-sahabat kongsikan Ustaz, bila kita buat ulang kaji ni seolah-olah bila kita baca ataupun bila dibacakan ayat tu dia nampak gambaran tu Ustaz. Gambaran. Sebab sebelum ni dah pernah belajar je. Betul. Jadi subhanallah, itu ini baru kita kata lapisan yang pertama ulang kaji Ustaz. Lapisan pertama. Maknanya subhanallah, maknanya seronok kita dengan al-Quran. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan pun masih ada di kalangan kita yang masih belajar dari segi tajwidnya, pemahamannya, masih lagi ada yang perlahan-lahan mengikut baca. Tak apa tuan-tuan dan puan. Jadi sekurang-kurangnya dalam sesi ulang kaji ni kita dapat ulang kaji kembali bacaan kita. Kita dapat melihat kembali ayat-ayat pilihan kita yang telah kita pernah belajar dulu sebelum ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ke-83 ni, Allahu Akbar Ustaz, tara a'yunahum, maksudnya mengalir air mata. Allahu Akbar. Satu
keseronokan juga dan juga satu anugerah. Betul. Jadi mudah-mudahan kita juga tergolong dalam kalangan orang-orang yang apabila mendengar wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, akan segar kembali iman kita, orang kata hidup kembali hati-hati kita bila kita mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ayuh kita mulakan ulang kaji juzuk yang ke-7 ini dengan permulaan halaman 122 ayat 83. Kalimah yang saya nak kongsikan ataupun yang perlu tuan-tuan dan puan beri perhatian, iaitu kalimah al-haqq, baris yang kedua, minal haqq, huruf qaf yang kita berhenti dekat situ, kita waqaf, kemudian ada sabdu atas dia, maka qalqalah dia qalqalah tingkatan yang paling tinggi. Ada setengah kitab menyatakan akbar, ada juga yang mengklasifikasikan sebagai kubra. Tapi saya selalu guna qalqalah akbar, yang paling tinggi tingkatan dia. Tetapi ketika waqaf saja. Waqaf. Kalau bersambung dia tak jadi qalqalah lah. Jadi kena hati-hati. Jom kita sama-sama praktikkan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam' أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 83 daripada juz yang ke-7 halaman 122 surah Al-Maidah. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mengalirkan air mata. Mereka itu berlinang air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui daripada kitab mereka sendiri, sambil berkata, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Itu doa mereka, Ustaz, ya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang Nasrani, Kristian, yang Allah nyatakan pada ayat 82 itu, di antara orang Kristian dan juga orang Yahudi, antara orang Kristian dengan orang musyrik. Orang Kristian ini, Nasrani ini adalah lebih dekat, aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, ya, Allah nyatakan di sini. Jadi bila mereka ini di kalangan orang-orang yang ada ilmu, mereka ini adalah orang yang amat menjaga agama mereka, bila mereka mendengar kepada ma unzila ila rasul, iaitu al-Quran, apa yang diturunkan kepada Rasul, maka mereka bertemu dengan melihat ataupun mendengar kebenaran, mereka mengalir air mata. Mengapa mengalir air mata? Disebabkan kebenaran ini, tuan-tuan, adalah puncak kepada intelektual pemikiran kita. Apabila kita makin lagi bertemu dengan kebenaran, maka ia akan memberi kesan kepada emosi kita. Sebabnya di dunia akademik, apabila ianya makin intelektual, bertemu dengan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia patut mewujudkan jiwa yang lebih lembut, ya, yang lebih tenang, menyebabkan tergenang air mata. Itu kesan daripada intelektual yang amat tinggi bertemu dengan kebenaran. Tetapi intelektual yang tinggi tapi tidak bertemu dengan kebenaran, yang makin ego, menyebabkan apa? Makin lagi kasar dan menyebabkan menjadi lebih ego, lebih sombong, dan tidak menyebabkan tergenang air mata, menyerah kepada kebenaran. Dan inilah doa yang dibacakan oleh Raja Najasyi, katanya, ya, ataupun orang-orang yang bertemu dengan kebenaran ini, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Sama macam kita juga, Ustaz, ya. Doa ini kita boleh amalkan agar kita ini tidak menjadi orang yang makin jauh dengan Allah bila makin pandai, tetapi makin berilmu, makin lagi kita tunduk kepada kebenaran. Dan inilah peringatan dalam halaman
yang ke-122 ini ada beberapa perkara yang Allah nyatakan ganjaran bagi orang yang muhsinin pada ayat 85, dan orang yang kufur yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, ashabul jahim, menjadi ahli neraka, ya. Dan diingatkan pada ayat 87 88 itu tentang menjaga makanan yang halal, jangan diharamkan perkara yang halal, jangan dihalalkan perkara yang haram, kerana perkara ini muncul dalam tradisi agama sebelum ini, Nasrani ataupun Yahudi maksudnya, mereka cuba menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan di hujung ayat 89 itu bercakap tentang kalau sudah bersumpah ada ketetapan yang dimaklumkan dalam ayat 89. Pada halaman 123 kita ingin melihat kepada ayat seterusnya. Allah mengingatkan tentang pengharaman khamar, maisir, ansab dan juga azlam. Ya, apa maksud khamar? Arak. Judi. Ansab iaitu berhala, dan juga azlam, bertilik nasib, ya, bertilik nasib. Jadi empat perkara ini Allah kata kalau nak berjaya mesti jauhkan betul-betul perkara ini dalam bisnes, dalam kehidupan. Kalau ada yang kata bahawa negara ini mendapat banyak untung, banyak untung Ustaz, ya, kerana ada arak, ya, mesti ada kilang tu, biarkan ia kerana itu sumber keuntungan bagi negara. Kita kena ingat itulah punca kemusnahan, tidak berkatnya negara kalau kita rasakan bahawa kita tak berani, ya, mengamalkan apa yang ada pada ayat 90. Tapi ada tahap lah, ada tahap, ya, pasal arak dan juga riba ini, tahap-tahap perjuangan Nabi itu daripada Mekah ke Madinah itu bukan sekaligus, tetapi ada tahap, kerana bukan mudah untuk kita bercakap tentang ekonomi, ya, kecuali apabila orang muhajirin ataupun orang Mekah Madinah itu sedar bahawa syaitan cuba untuk merosakkan manusia, sebagaimana dalam ayat 91, ya, menimbulkan adawata wal baghdha, iaitu pemusuhan dan juga kebencian. Dan diteruskan pada halaman 123 ini dengan Allah menyeru untuk kita taat pada Allah dan Rasul, ya, dan juga jaga makanan. Sekali lagi, makanan ni banyak sangat disentuh Ustaz, ya. Sehingga kan kalau ayat 95 itu, wahai orang beriman, jangan kamu membunuh haiwan buruan ketika kamu sedang berihram, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya dengan haiwan ternakan. Dan di bawah itu cara nak membayar kafarah, bagi makan juga. Okey, jadi makan ni penting sebenarnya Ustaz, ya. Makan ini penting. Itu sebabnya dalam surah Al-Maun pun beri makan pada orang miskin, menyantuni anak yatim, ataupun dalam surah Quraisy pun pasal at'amahum min ju', makan. Jadi makan ini adalah salah satu keperluan penting, dan ia melambangkan kepada kestabilan dalam ekonomi yang perlu kita jaga dengan panduan daripada Al-Quran. Baik, halaman 124 kita nak baca ayat 100 Ustaz. Kali ini Allah mengingatkan tidak sama benda yang baik dengan benda yang keji. Ya. Ayat 100 pada halaman 124 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Menarik, ya, tadi Ustaz, ayat yang pertama tu halaman 123 tadi, ya, ada pasal tenung nasib, pemujaan, berjudi dan sebagainya. Saya teringat ada salah satu episod kita yang Ustaz Fazrul memegang panah tu, ya. Panah tu. Dah lama tak pegang katanya. Okey, nanti kita carilah balik insya-Allah. Cari balik, ya, subhanallah. Okay. Saya kira penonton kita pun teringat yang episod yang Ustaz pegang panah tu. Dan juga kalau boleh saya selitkan sedikit saya tentang ayat yang haram, pengharaman arak tadi, kalau boleh kalau kita ulang kaji kan. Antara 10 golongan yang dilaknat yang terlibat dengan arak, antaranya yang pertama yang memerah, yang kedua yang meminta diperah, yang ketiga yang meminum, yang keempat yang memberi minum, yang kelima yang membawa, yang keenam yang menghantar, yang ketujuh yang membekal, yang ke-8 yang menjual, yang ke-9 yang membeli, dan yang ke-10 yang menyimpan. Jadi 10 kategori ini. Kadang-kadang ada Ustaz soalan daripada anak-anak muda yang baru berkecimpung dalam bidang perniagaan atau mula kerja. Macam mana Ustaz, macam mana polemik saya ni Ustaz, dalam lori yang saya pandu ni ada diselit dengan minuman-minuman keras. Betul. Macam mana. Jadi kita kata
kita kembalilah kepada Allah. Kalau kita berpegang betul-betul, kita bertawakal, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dan pasti ada kemudahan, ada kekuatan dan ada jalan lain. Ada jalan rezeki lain yang pasti Allah akan janjikan. Yang penting kita doa betul-betul sebagaimana dalam surah At-Taubah ya, Allah menyatakan tentang innal musyrik najas itu ya. Dan ramai yang di kalangan orang-orang sahabat bertanya, macam mana ni untung kita kalau katakan pelawat yang bukan yang musyrik ini tidak masuk ke Mekah ya, kerana ia adalah sumber ekonomi. Tapi kata Allah boleh kayakan ya, Allah boleh gantikan dengan yang lebih baik. Jadi ini membina keimanan dalam diri setiap orang ini penting. Ya. Kita beritahu jawapan ini, tapi masing-masing tuan-tuan kalau ada anak ke, kawan ke, suami ke, isteri ke, kerja dekat mana-mana kedai yang ada arak, bina keimanan, bina, doakan agar dapat pilihan kerja, tetapi yakinlah bahawa kalau apa istilahnya ulat dalam batu, Allah boleh bagi rezeki, maksudnya Allah boleh alurkan kita kepada punca rezeki yang lebih luas. Jom kita baca ayat 100. Terima kasih Ustaz. Kita tuan-tuan dan puan-puan, jom kita berpindah halaman 124 ayat yang ke-100. Mari kita cuba baca dengan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 100, katakanlah Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak daripada keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran agar kamu beruntung. Ini adalah salah satu daripada 40 ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan formula tuflihun. Ya, kalau ayat 5 surah Al-Baqarah itu ada cakap tentang wa ulaika humul muflihun. Di sini Allah menggunakan sekali lagi perkataan tuflihun, berjaya dunia akhirat ini. Salah satunya ialah kita jangan kagum, jangan letakkan sama tahap yang khabith dan juga wa tayyib, yang keji dan perkara yang baik. Makanan yang baik ustaz ya, yang tayyib ini tak sama dengan perkara ada orang kata wah saya dah lama makan ayam, kambing, lembu, unta. Unta. Ustaz pernah ya? Unta. Jadi dia kata saya nak try lah kan. Biawak contohnya kan. Yang khabith itu tetap khabith ya. Jangan dicuba-cuba. Kerana apa? Kerana walaupun nampak macam ajabaka ya, dia menyebabkan rasa ya, itu trending viral ya. Sama juga perkara yang Allah cakap tentang khamar, maisir, ansab, azlam, ada yang kata trending kan, bahawa rasa sikitlah kan, takkanlah tak boleh, ada je banyak kat kedai-kedai tu, belilah satu yang ringan-ringan kan. Sebenarnya khabith adalah khabith ya, ia adalah keji, tidak sama perkara yang baik, kerana ia memberi kesan kepada kehidupan kita yang tayyib ya, tuba ataupun tayyib itu sendiri. Jadi fattaqullah, nak memastikan perkara ini masih lagi tidak bercampur aduk tuan ya, pada anak kita, pada diri kita, pada masyarakat kita, ialah asasnya takwa. Dan takwa ini sudah tentunya salah satu panduannya adalah Al-Quran, ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bagi orang yang ada hati nurani, dia akan hati yang bersih, dia akan nampak bahawa yang kotor mesti dikotorkan, perlu diasingkan dalam kehidupan ya. Tidak boleh kita campur adukkan ataupun kita berkompromi tentang perkara tersebut. Jadi bercakap tentang tayyib ini dari segi apa yang telah Allah kata halal ya, Allah kata halal dari segi jual beli, teruskan. Tetapi kalau riba, suht, perkara yang batil, semua perkara itu perlukan kepada silibus dalam pendidikan kita ya, bahawa contohnya ustaz ya, ajar accounting, dia pandai, kemudian dia pandai menipu ataupun rasuah, mesti diajarkan ini kotor ke baik. Ya, silibus ini perlu kita tekankan dalam pendidikan anak-anak kita. Merujuk kepada ataupun kita berpindah pada halaman 125 ustaz ya, kita ada ayat 104
Dan apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang ada pada nenek moyang kami. Ini adalah mindset orang yang dia degil Ustaz ya. Dia suka ikut senior, dia suka ikut orang dulu, dia suka ikut mak ayah kata, mak ayah kata, mak cakap. Ada perkataan mak ayah cakap bagus. Tetapi kalau tidak ada asas dalam al-Quran ya, contoh macam mana Ustaz ya? Ada yang kata bahawa kalau kita ni belajarlah sungguh-sungguh. Nanti senang nak cari rezeki. Perkataan itu nampak macam okey, tetapi tidak ada asas dalam al-Quran. Sebenarnya belajar sungguh-sungguh untuk dapat ilmu, untuk dekat dengan Allah, agar lebih lagi kita ini dimudahkan urusan dan rezeki Allah urus. Bukannya mudah cari rezeki dengan belajar bersungguh-sungguh. Ada je orang belajar tinggi tak dapat cari rezeki. Ada orang belajar begitu tapi dapat rezeki. Pasal rezeki adalah daripada Allah. Jangan dicampur adukkan. Bila kita campur adukkan, pasal kita kata mak cakap, ayah cakap, kalau yang tak baiklah, kalau yang baik tu kita teruskan. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Itu yang Allah nyatakan pada ayat 104. Dan pada muka surat ini Allah berkata tentang, wahai orang beriman, jaga dirimu kerana orang yang sesat tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Allah memberi penekanan pada kita Ustaz ya. Nak maintain berada pada tayyib itu, kena jaga wahyu yang Allah berikan. Jaga elok-elok, ikut elok-elok. Jangan sampai kita ini mengikut pada orang-orang lain kerana kita rasa bahawa orang lain ni ada pengalaman. Kita tidak menggunakan, menghargai kepada ilmu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 106, wahai orang beriman, apabila salah seorang antara kamu menghadapi kematian sedangkan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan. Ini hukum wasiat pula. Ya, apa kaitan pula kan? Kaitannya ialah perjanjian. Terutama Ustaz masih ingat lagi kan, surah Maidah ni cakap pasal perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan manusia. Jadi Allah berikan peraturan ini, dan pada halaman 126 ini Allah memberikan panduan lagi ya, ayat 113 di hujung itu Ustaz. Kita baca sekejap untuk kita dapat gambaran apakah yang ada pada halaman ini. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat yang paling bawah sekali Ustaz di halaman 126. Jadi saya pun tertarik Ustaz sebut tadi ayat yang 104 tadi Ustaz bila diajak. Kadang kalau macam sekarang ni mungkin jawapan yang selalu kita bagi, nantilah, let lo muda lagi, let lo awal lagi, contohlah. Jadi kadang-kadang dia cabarannya Ustaz ya, bila mak ayah cakap pun macam tu, dia kata tak apalah, janganlah suruh anak tu solat dulu, lambat bagi, lambat lagi, nanti dah sampai umur kita, pada dia pun tak solat juga kan. Sebab ada yang berlaku Ustaz, dia kata dah hampir berbulan-bulan bangun awal study apa SPM semua kan, biarlah dia tidur dulu subuh, biarlah dia bangun dah semalam pukul 4 bangun. Jadi itu bahaya Ustaz, bahaya dalam kehidupan kita, subhanallah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat ayat yang ke-113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ini adalah kisah tentang Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Ada kaitan dengan nama surah ini Al-Maidah. Apa ceritanya? Kita berhenti sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bertemu kembali dalam My Quran Time Ustaz. Pada hari ini kita mengulang kaji ya daripada halaman ataupun juz yang ke-7 pada hari ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 115, Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Jadi ini adalah kisah, sebagaimana sebelum rehat tadi kita berbincang tentang kisah Nabi Isa bersama dengan Hawariyun Ustaz ya. Hawariyun ini adalah pengikut Nabi Isa. Mereka minta pada ayat yang ke-112 itu, kalau boleh turunkanlah ma'idatam minas sama, iaitu hidangan daripada langit. Inilah yang menjadi nama bagi surah ini. Dan qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa mengingatkan bahawa bertakwalah kepada Allah jika kamu orang beriman. Jadi Nabi Musa menegurlah ya, menegur, dan kata mereka, ini kami betul-betul kami nak makan ya, bukan sekadar nak menguji, malah nak menenteramkan hati kami, dan wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami nak menjadi orang yang bersaksi atas kebaikan ataupun kehebatan mukjizat ini sendiri ya. Jadi dalam halaman 127 ini di hujung surah Al-Maidah, Allah menyambung ya pada ayat 115 tadi bahawa inni, kata Allah SWT, inni munazziluha alaikum, aku akan turunkan ya, aku akan turunkan hidangan itu, tapi siapa yang kufur, sesungguhnya aku akan mengazab dengan azab yang tidak pernah berlaku ahadam minal alamin. Apakah poin ataupun pelajaran daripada ayat ini berkaitan dengan keseluruhan surah Al-Maidah ini, tuan-tuan sekalian, bahawa sebenarnya bila Allah bagi kita makan, ya, bila Allah bagi kita kelebihan dalam kehidupan kita macam-macam, maka itu adalah nikmat daripada Allah. Allah harapkan kita menunaikan janji kita kepada Allah. Itu sebabnya janji dan makanan dalam surah Al-Maidah ini selalu berulang. Dan jika seseorang itu diberi kelebihan, salah satunya diberi makanan daripada langit contohnya, jika kamu ini masih kufur, tidak mahu berjuang, ada yang dapat banyak duit Ustaz ya, duduk kat rumah nak duduk saja nyenggeng ya, tak nak pergi membuat pekerjaan ataupun mengingatkan lebih ramai, membantu lebih ramai lagi kepada jalan Allah, maka Allah akan mengazab. Dan azab itu akan akhirnya datang ke dalam rumah, mungkin daripada anak yang comel, anak yang okey jadi anak yang degil, mungkin bercakaran dalam sebuah keluarga. Kerana apa? Kerana keluarga itu sudah pun diberi macam-macam oleh Allah, sebenarnya ada janji. Mithaq tersebut salah satunya jaga solat dan juga menjaga keamanan bagi sosial, bantu ekonomi ataupun masyarakat, keamanan dalam masyarakat dalam pelbagai bentuk program yang boleh dibantu. Jadi inilah antara isi penting daripada surah Al-Maidah ya. Di hujung itu Allah menyatakan lillahi mulkus samawati wal ardi wama fihin, ayat 120 ya, bahawa segala apa yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan hujung ayat ini bertemu dengan awal ayat surah Al-An'am, di mana bila Allah dah kata Allah berkuasa tiap sesuatu, Allah boleh buat macam-macam ya, boleh buat macam-macam. Kalau kita dapat nikmat, Allah bagi macam-macam, Allah expect kita jaga janji kita, tunaikan perjuangan di luar rumah kita. Apakah respon kita bila Allah kata bahawa Allah berkuasa atas setiap sesuatu?
Kita baca ayat pertama surah Al-An'am. Silakan Ustaz. Subhanallah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, cantik ya, daripada ayat yang ke-120 tadi, milik Allah segala-galanya. Betul. Allah nak buat apa Allah boleh buat. Datang ayat selepas itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat, yang sangat berkuasa. Tidak ada milik kita, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah. Baik, kita cuba baca sama-sama ayat yang pertama surah Al-An'am. Masya-Allah, masuk surah Al-An'am dah. Lepas ini kita ada Hajar Rozana untuk berkongsi tadabbur Ustaz ya. Jadi Ustaz baca dulu. Baik, kita tak baca dulu, kemudian akan kita sama-sama dengar ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru بربهم يعدلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat pertama daripada surah yang ke-6. Kita memulakan surah pertama yang digelar sebagai Makkiyah Ustaz ya. Surah Fatihah Makkiyah, dan surah Al-An'am ini muncul selepas kita melalui pelbagai ayat daripada surah Madaniyah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah yang keempat apa Ustaz? Surah An-Nisa, surah Al-Maidah. Surah ke-6 ini adalah surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah ni sifatnya banyak memberi kepada kita keteguhan kepada akidah ya, meneguhkan kepada akhlak kita. Maka kata Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang, namun demikian orang-orang kafir masih menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Jadi apakah tadabbur daripada ayat ini? Allah menyeru kepada kita, kalau dah nampak kehebatan Allah menjadikan alam maya pada ini, kita kena puji Allah. Ya, subhanallah. Puji Allah, dan itulah yang kita buat pada setiap hari dalam Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ia disyarahkan oleh surah Al-An'am, oleh surah Al-Kahfi, surah Fatir, surah Saba. Ya, ada 5 surah yang bermula dengan alhamdulillah. Jadi satu, kita puji Allah kerana Allah mencipta langit dan bumi, pelbagai petala langit dan bumi. Tetapi Allah tidak biarkan begitu sahaja. Ya, tadi saya kata Hajar Rozana akan tadabbur. Saya tadabbur dulu ayat ini, tapi kita satu lagi ayat nanti baru kita jemput Hajar Rozana ya. Jadi dalam ayat yang pertama ini, apakah mesejnya tuan-tuan? Iaitu kita kena puji Allah yang mencipta langit dan bumi ini, dan dalam masa yang sama Allah tidak tinggalkan begitu saja. Allah jadikan zulumati wan nur, kegelapan dan juga cahaya. Dari segi fizikalnya ada gelap, ada cahaya, tetapi lebih daripada itu ialah dalam hidup kita, kita ada nur daripada Allah, panduan untuk menerangkan segala kegelapan-kegelapan, cabaran, konflik, masalah yang kita ada, itu digelar sebagai zulumat, dan ini adalah datang daripada Tuhan yang sama. Tuhan yang memberikan nur kepada kita, tapi cabarannya orang kafir, dia ya'dilun. Ya'dilun dia bukan adil Ustaz ya. Ya'dilun ni maksudnya menyamaratakan. Maksudnya pencipta dengan makhluk ni sama je. Ya, dia samakan saja. Sampaikan kalau dalam surah Al-Maidah tu ada yang bagi nama-nama yang tertentu, dia rasakan macam dia boleh buat macam geng dia je Ustaz. Ya, padahal itu bukanlah sifat bagi orang yang rasa kagum dan menghambakan diri kepada pencipta yang mencipta segala-galanya ini. Jadi itu sebabnya dalam surah Al-An'am ini banyak, kalau kita lihat pada ayat kedua, ayat ketiga, bermula dengan huwa. Allah perkenalkan siapa Allah. Ya, huwa banyak berulang dalam surah Al-An'am, kerana Allah nak memperkenalkan kepada kita semua keimanan yang sebenarnya. Contohnya kalau dalam ayat kedua itu, Allah menciptakan manusia ini daripada tin, thumma qada ajala, ya, wa ajalum musamman indah, iaitu bila dah diciptakan manusia daripada tanah, ya, tanah liat, ya, Allah tentukan ajal dia, ya, wa ajalum musamma, satu lagi ajal yang satu lagi iaitu tentang hari akhirat. Jadi semua ajal-ajal ini
adalah ketentuan yang Allah dah berikan. Bukannya kita ini diciptakan tanpa timeline, tanpa deadline, tanpa tujuan dalam kehidupan. Cabarannya orang kafir, orang kufur, dia rasakan bahawa hidup ini hanya untuk happy go lucky, untuk happy saja Ustaz ya, untuk gembira, dan nanti tak payah kot, tak payah buat apa-apa, nanti sampai satu masa nanti mati, that's it. Itu pendapat daripada orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu taala. Jadi dalam surah Al-An'am ini kita ingin teruskan sehingga pada halaman 129 Allah menyatakan, dan sekiranya rasul itu kami jadikan malaikat, pastilah kami jadikan dia lelaki, dan demikian pasti kami akan jadikan mereka ragu-ragu sebagaimana mereka ragu-ragu. Ragu-ragu inilah tamtarun, ini yang menyebabkan orang kafir tidak menghargai kepada Allah SWT. Bila tak hargai Allah, dia tak hargai kepada risalah daripada Allah, tidak menghargai postman ya, rasul yang dihantar. Semuanya ragu-ragu. Yang dia tak ragu ialah diri dia. Saya ni perlu jadi kaya, saya dapatkan segala-galanya, semuanya untuk saya, tetapi dia tidak berpaksikan kepada ketauhidan dan kebenaran. Jadi kita nak baca daripada ayat 12 yang menekankan tentang hakikat bagaimana menjawab kepada orang yang ragu-ragu, sama ada ragu-ragu itu yang bukan Islam ataupun di kalangan Islam yang ragu-ragu betul ke kita ni kena buat baik kerana ada balas baik. Kita baca ayat 12, nanti akan kita berkongsi tadabbur bersama peserta nanti insya-Allah. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, juga tuan-tuan dan puan-puan di online sekarang ini. Kita ingin melihat sekarang ini ayat yang ke-12 saya di halaman 129. Jom kita baca sama-sama ayat yang ke-12 dengan taranum murattal sabah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sesungguhnya akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itulah yang tidak beriman. Kita dengarkan tadabbur mesej daripada ayat 12 ini bersama Hajah Rozana online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan saya bahawa kesemua yang ada di langit dan juga di bumi adalah milik Allah semata-mata. Tidak ada yang dimiliki oleh manusia. Namun Allah tetap memberi rahmahnya kepada kita manusia dan sekalian alam. Oleh itu, sebagai seorang yang beriman, saya perlu menurut perintah Allah, kerana kelak pada hari kiamat yang pasti tiba tanpa ragu-ragu, seluruh manusia akan dikumpulkan untuk dihisap. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Hajah Rozana, jelas daripada perkongsian sebentar tadi, dan di sini ada isu kalimah Allah Ustaz. Ya. Kan? Kalimah Allah. Jadi betul, kalau ada yang tanya macam mana nak cari isu kalimah Allah ni, boleh guna ke tak boleh guna, ya. Salah satu ayatnya adalah ayat 12 ini. Betul, ya, katakanlah, cakap pada mereka, ya, kepada yang bukan Islam ni, liman ma fis samawati wal ard. Jawapan mereka siapa? Lillah. Ya. Jadi jawapannya boleh tak guna kalimah Allah? Itu kita masuk wacana Ustaz. Yeah. Okey. Tapi dah jelas dah jawapan di sini. Maksudnya ialah dalam bahasa Arab, fitrah manusia ini kenal bahawa yang menciptakan langit bumi ini tidak ada lain, bukannya Brahma ke apa perkataan-perkataan lain, tetapi jawapan dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Ya. Tetapi cabarannya apa? Cabarannya ialah kadang-kadang dah tahu dah, iblis Ustaz tahu Allah itu Tuhan. Dia pun tak mengaku Tuhan. Firaun lagi hebat daripada iblis, mengaku jadi Tuhan kan. Tetapi bila mengaku sahaja beriman tidak cukup. Ia perlulah dimanifestasikan dengan amal, dengan ketundukan, mengikut apa yang Allah perintah.
Salah satu perintah Allah ialah mengikut Rasul, maka kena ikut Rasul, barulah kita ini digelar sebagai mengabdikan diri kepada Allah. Inilah kefahaman tauhid yang kita dapat. Terima kasih diucapkan pada Hajah Rozana sebentar tadi. Jadi di sini pada halaman 129 bercakap tentang ketauhidan, disambung lagi pada halaman 130 di mana kita nak melihat kepada ayat paling hujung itu, tentang apa? Jom kita baca bersama, nanti kita dengarkan tadabbur bersama dengan Puan Hasliza nanti sedikit lagi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, jom kita baca dulu ayat yang paling bawah sekali, ayat yang ke-27 di halaman 130. Jom kita cuba taranum sikahlah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 27. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Jawapannya tadi Ustaz, siapa jadikan langit bumi ini? Allah. Ya. Orang bukan Islam pun tahu perkara ini. Fitrah itu sudah ada. Dia boleh cakaplah dalam bahasa Inggerisnya God, boleh cakap macam-macam lah ya. Tapi dia tahu, dia tak akan cakap Jesus created heaven ataupun the earth. Tak ada. Dia akan cakap God juga ya. Jadi fitrah itu sudah ada, diterjemahkan dalam pelbagai bahasa Arabnya adalah Allah itu tadi. Tetapi cabarannya apa? Dia mendustakan. Mendustakan. Malah kalau ayat yang ke-26 ataupun 26 ya, kita tengok ayat sebelumnya itu, apa yang mereka buat ialah dia buat bising Ustaz. Orang nak bawa nak dengar Quran, dia buat bising, ataupun kalau ada program Quran, dia buat program hiburan apa sebagainya, memastikan masyarakat jangan fokus kepada kebenaran ya. Jadi kita tuan-tuan yang mengikuti Quran Time ini, pastikan banyak lagi program-program kebaikan dibuat ya. Bila kita dah faham ya, jangan menyokong kepada program hiburan yang tak ada mesej. Hiburan boleh, tapi mesti ada mesej yang membawa kepada menghargai ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hidup kita ini, kata Allah dalam halaman 131 ni, banyak cerita tentang hakikat kehidupan kita ini. Pada ayat yang ke-32 Allah kata, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan di dunia ini tidaklah kecuali permainan dan senda gurau, tetapi waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Ya, daerah akhirat itulah, negeri akhirat itu lebih baik. Pasal main Ustaz ya, main-main dia tak bawa apa pun. Ya, happy suka-suka, dia bukan perkara yang serius dalam hidup. Padahal sebenarnya kita ada akhirat yang lebih panjang lagi hidup, dan bekalannya itu bermula daripada sini dengan ketauhidan kepada Allah dengan cara pandang yang betul. Dan inilah yang kita ulang kaji pada hari ini. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita menjadi jiwa yang bertauhid, dan kita mohon pada Allah pimpin dan selalu bersama Quran, kerana bila bersama Quran, jiwa tauhid itu akan makin mekar insya-Allah. Bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini ya Allah hamba-hamba-Mu yang tidak pernah gusar, yang tidak pernah jemu ya Allah mendalami kalam-Mu Al-Quran, orang yang senantiasa terikat dengan majlis-majlis ilmu-Mu ya Allah, dengan rumah-rumah-Mu ya Allah, masajidillah, masjid-masjid, surau-surau, birahmatika ya Ar-Rahman Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati kami saat ini di bulan Syaban ini, sampaikan kami, pertemukan kami dengan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi ya Allah, birahmatika ya Ar-Rahman Rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi, dan kita ucapkan terima kasih pada Hajah Rozana. Ya, kita sempat dengar seorang saja Ustaz, tapi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan mendengar lagi perkongsian, harapnya lebih banyak lagi tadabbur, berinteraksi dengan Quran ini, mewujudkan jiwa bertauhid, dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang, dan kita perlu menghasilkan program-program sampingan selepas My Quran Time ini untuk memastikan anak-anak kita, masyarakat ada peluang berinteraksi dengan Quran, disemak kefahamannya sehingga kan jiwa bertauhid itu padu sehingga menghasilkan jiwa yang merdeka menuju Tuhan yang Esa. Ya. Jadi kita bertemu pada jam 5, pada jam 10 malam dan pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus mengutamakan tauhid dalam kehidupan. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.